Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pengajian kita diteruskan. Malam ini insya-Allah ayat yang ke-144 surah Al-Baqarah. Ayat 144 muka surat 22 rasanya. Halaman 22. Kita baca, semoga Allah memberi kefahaman serta memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Alhamdulillah, kita masih lagi membicarakan bab risalah, yakni kerasulan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu Allah nak ceritakan bab rasulnya yang ditentang oleh golongan Yahudi, golongan Nasara dan golongan musyrikin Mekah. Mereka tidak mempercayai Nabi kita dilantik sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama juga mereka condemn ataupun memandang rendah dengan kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berhujah menceritakan siapa dia Nabi kita, siapa dia permasalahan-permasalahan seperti mana yang mereka tohmahkan. Sebagaimana orang Yahudi nak condemn Nabi kita, mereka membuat tohmahan dengan berbagai-bagai cara, mengatakan mana mungkin agama Allah, kitab Allah yang kejap-kejap berubah. Dulu dia punya kiblat dia di Baitul Maqdis, tiba-tiba sekarang pindah ke Baitullah. Maka persoalan tersebut yang Allah nak jawab. Dalam minggu lepas kita terima bagaimana cara dah Allah jawab dah dalam ayat 142 143. Jadi bila isu Nabi berhijrah, berpindah daripada Mekah ke Madinah, setelah berapa lama orang Islam telah menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat, maka bila pindah di Madinah dalam 16-17 bulan, kesan Nabi yang sentiasa berdoa. Nabi rasa rindu sangat kepada kiblat datuk dia Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail. Rindu sangat, dia kata, memandangkan pula orang Yahudi, orang Nasara katakan, apalah Islam ini, dia tidak ada kiblat, dia share kiblat kita betul. Itu di antara ungkapan-ungkapan golongan
Yahudi dan golongan Nasara. Maka Nabi pun sering berdoa, sering memandang ke langit, menadah ke Allah Subhanahu Wa Taala, minta dipindahkan kiblat. Seronoknya kalau dipindahkan kiblat asal balik, iaitu kiblat yang pertama Baitullah. Maka terasa sangat Nabi masa Nabi di Mekah, walaupun kiblat di Baitul Maqdis, tapi Nabi ada ruang. Nabi pasal dia boleh terus menghadap ke Baitul Maqdis dan dijadikan Baitullah tengah-tengah dia tu. Bila pindah di Madinah, Mekah di belakang, dia terus menghadap ke Baitul Maqdis, membelakangi Baitullah. Ini Nabi terasa sangat. Maka Nabi pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jawapan Allah, balas doa Nabi, Allah balas ya, ayat yang kita baca sekejap tadi. Tengok kita baca. Qad nara, maka sungguhnya nara taqalluba wajhika, kami melihat, ni fa'il mudhari', maka dan kami sentiasa melihat, pasal dia nak ceritanya sedang ataupun akan datang, sentiasa melihat. Kami sentiasa melihat berulang kali taqalluba. Taqalluba ini qalbu. Asal pada qalbu, yang ni qalbu ini tempat berbolak-balik. Betul dia tafsirkan berbolak-balik. Sebenarnya kita boleh kata ulang-ulang. Nabi ulang-ulang apa? Berulang-ulang wajhika fis samai, berulang-ulang tengok langit, tengok bawah, tengok langit, tengok bawah. Maka istilah panggil taqalluba. Taqallub maknanya berulang kali ataupun berbolak-balik. Nabi tengok ke langit, tengok ke bawah, tengok ke langit. Bilalah sahabat aku nak turun bawa wahyu, nak turunkan, nak pindahkan Baitul kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Baitullah. Tengok, maka Allah kata, kami sentiasa melihat hamba aku Muhammad ini sentiasa menengadah banyak, menengok ke langit, turun ke bawah bumi, atas langit situ dah, sentiasa buat macam itu. Pasal apa? Pasal dia mengharapkan sangat aku menukar kiblat, tempat kiblat tawajuh untuk solat ini. Maka kesan daripada keikhlasan Nabi, kesan daripada doa yang Nabi buat, ibrah untuk kita pun, bila kita berulang kali berdoa dengan Allah penuh keikhlasan, maka insya-Allah Allah akan makbulkan. Maka Allah pun makbulkan doa Nabi. Bagaimana makbulnya doa Nabi? Falanu walliyannaka, maka sungguh kami pasti kami akan memalingkan. Falanu walliyannaka, sesungguhnya pasti kami akan memalingkan siapa dia? Kamu kiblata, kepada kiblat tarudhaha, seperti mana kamu redha. Kamu redha ni seperti mana kamu sukalah. Bila kamu berdoa dengan aku, kamu seronok sangat kalau boleh tukar kiblat, boleh menghadap ke Baitullah, tempat datuk kamu Nabi Allah Adam, kamu rasa seronok sangat, maka wahai Muhammad, kami berjanji, kesan berdoa kamu tadi dengan penuh keikhlasan tadi, falanu walliyannaka kiblatan tarudhaha, maka pasti kami akan memalingkan wajah kamu semula kepada kiblat Baitullah ini. Janji baru. Bila janji, maka selepas 16 bulan, 17 bulan tersebut, maka turunlah hukum. Tadi Allah janji, sekarang ini Allah turunkan hukum. Fawalli, berpalinglah. Fawalli, berpalinglah Muhammad. Wajah kamu, mukalah berpaling. Bila solat berpaling muka tadi, syatrul masjidil haram, ke arah masjidil haram. Sedangkan Nabi di Madinah. Ketika itu ada juga pandangan mengatakan Nabi sahabat dia ada jemputan di Bani Musalamah. Di Bani Salamah. Di Bani Salamah ada jamuan. Ada pandangan setengah mengatakan waktu zuhur, setengah pandangan lagi mengatakan waktu asar. Jadi bila Nabi dan sahabat dia makan menikmati jamuan, masuk kata zuhur. Masuk zuhur, maka baginda terus solat zuhur. Solat zuhur 4 rakaat, masa 2 rakaat tersebut turun ayat ni. Tak kisahlah zuhur ke asar ke, di masjid dipanggil masjid Bani Salamah tadi, sekarang digelar apa dia? Masjid Qiblataini. Kalau siapa pergi tengok pelawak dekat dengan Universiti Madinah tu. Dah tukar dah, ubah semua dah. Masjid lama, salah satu masjid lama setara dengan Masjid Madinah, Masjid Quba.
lama masjid ni. Tapi zaman baru ni, zaman tahulah, zaman Raja Fat rasanya, dia dah buat baru. Dia buat baru di dekat dengan tu, maka itulah masjid hingga sekarang gelaran dia Masjid Dua Kiblat. Satu kiblat menghadapkan Baitul Muqaddis, satu kiblat menghadap ke Baitullah. Tengah semayang solat dan dua rakaat tersebut, turun, wahai mak fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, wahai mak berpalinglah muka kamu kepada kiblat Baitullah tersebut. Maka tafsir mengatakan Nabi pun berpusing tadi membelakangi Palestin menuju ke membelakangi Mekah dah sekarang ni, berpusing menghadap ke Mekah balik, membelakangi Palestin. Dia 360 degree, dia pusing gitu, menghadap ke makmum. Maka makmum pun berpalinglah sebagai Nabi. Saf pertama pusing, duduk saf pertama. Saf kedua pusing, duduk saf kedua. Sama-sama menghadap ke Baitullah dalam rakaat yang kedua tersebut. Mak perempuan pun akan mengikut sama. Adalah mengikut sama, duduk belakang sekali. Sama dengan solat biasalah. Nabi duduk depan sekali, menghadap Baitullah. Saf pertama dahulu, pindah saf pertama ini, ikut rentitan. Ini majoriti ulama kata macam itu. Ada juga mengatakan berterabur, tapi tak lengkaplah. Tak lengkap yang terabut. Ramai yang kata lebih rojih, yang mengatakan mengikut turutan saf pertama juga saf kedua, dan berikut sampailah kaum muslimah. Maka lepas itu bila selesai solat, bila selesai solat saja, maka sahabat pun berkeliaran, pergi ke Masjid Nabawi, pergi ke Masjid Quba, pergi masjid melaungkan. Kita sudah sonok dah, sonok boleh tukar kiblat. Tengok para sahabat, langsung 1 minit pun sahabat tidak akan tangguh. Terima wahyu saja, dapat berita saja, mereka bertempiaran berlumba-lumba nak pergi menyampaikan maklumat arahan Nabi, arahan Allah kepada untuk beramal. Tengok, begitulah sahabat radhiyallahu anhum. Mereka yang redha masuk syurga, dapat ilmu, dapat amalan yang sahih berdasarkan Nabi, maka mereka terus tak tangguh-tangguh, tidak ada kategori tunggulah, tidak ada. Mereka menyegerakan. Inilah ciri-ciri radhiyallahu anhum. Maka kita kena ikutlah. Nak masuk syurga, itu yang kita kena tiru. Itu kena menyegerakan perkara-perkara. Dapat ilmu saja, terus beramal. Ilmu saja, terus beramal. Pasal kalau kita beramal tanpa tak tahu, kita panggil jahil. Beramal, baca, mengaji, cari ilmu pula, dah tahu, tak beramal, kategori degil. Dua-dua sama. Dua-dua menyebabkan amalan kita tak sama dengan apa yang Allah perintahkan. Sama ada kita jahil ke, atau sama ada kita degil ke, itu merupakan musibah. Musibah pertama, amalan kita tak sempurna kerana kita tak belajar ilmu. Musibah yang kedua, kita ada ilmu tapi tak beramal dengan ilmu tersebut, itu dipanggil musibah degil. Musibah jahil ke, musibah degil ke, sama-sama tak layak duduk dalam syurga Allah. Dua-dua cik ni selayaknya mereka tak ada guna hidup, ibarat najis, layak dibakar dalam api neraka jahanam saja. Itu maksudnya. Maka itulah dia punya punca kedegilan manusia, jahil ataupun degil ini. Itu untuk Nabi. Maka apa jadi untuk kita semua pula? Takut-takut kita kata itu untuk Nabi saja. Allah pun mengarahkan kita semua juga yang duduk negeri-negeri lain. Wahai thumma kuntum, maka apa tu? Wahai mana dia? Ayat apa dia? Ya, 144. Wahai thumma, dan di mana ma kuntum, di mana sahaja kamu berada, untuk kita lah, di mana sahaja kamu berada wahai orang mukmin, wahai orang muslim, fawallu berpaling kamu syatrah, kepada arah syatrahu, kepada hu tu dhamir kepada Masjidil Haram. Maka ke mana kamu berada, palinglah muka kamu kepada Masjidil Haram. Orang duduk dalam masjid, dia berpaling kepada mana? Orang dalam masjid Baitullah kan. Orang di luar berpaling menghadap kepada masjid. Orang jauh-jauh kita ni ke tanah haram. Sama semua. Tiga keadaan. Kan macam kita ini berpaling kepada tanah haram lah. Pasal
mana tak mungkin kita setepat-tepat nak pergi cari the degree cekap kepada Baitullah tadi, maka dibolehkan kita menghala kepada tanah haram saja. Boleh? Itu untuk kita ni. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dan untuk di mana-mana saja kuntum kamu berada, di negeri Malaysia ke, di Zimbabwe ke, Thailand ke, maka palinglah fawallu wujuhakum, palinglah muka kamu syatrahu kepada Masjidil Haram tersebut. Boleh? Jelas kan? Lepas tu sambung lagi. Wa innal lazina, dan sesungguhnya allazina orang-orang yang, dan sesungguhnya orang-orang yang utul kitaba, diberi kitab. Siapa orang diberi kitab ni? Zaman tu. Kitab, ada kitab Taurat, kitab Injil. Maka mereka dan orang-orang yang diberi kitab terdiri daripada orang Yahudi dan orang Nasara. Wa innal ladzina utul kitaba, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, yakni orang Yahudi dan orang-orang Nasara, dalam kitab-kitab mereka tersebut telah menceritakan keadaan sebenar macam ini. Akhir zaman nanti ada seorang Nabi akan pindah di Madinah, di mana di Madinah tersebut mereka akan bertukar kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullah. Jelaslah kitab mereka. Dan orang yang diberi kitab ini tahu. Dalilnya tengok ni. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna. Mereka benar-benar tahu keadaan seperti ini. Akan pindah, dia tahu. Pasal dalam kitab-kitab mereka jelas. Kitab Injil pun jelas. Kitab Taurat pun jelas. Tapi mereka yang menyembunyikan. Ini isunya. Ulama-ulama dia dengki, takut dengki tadi. Orang lain pun, konsep orang Yahudi, konsep orang Nasara ini, kalau gagal semua. Itu perangai dia. Kalau kita ada perangai macam Yahudi ni, aku tak dapat, orang lain pun tak dapat juga. Itu perangai Yahudi tadi. Kita ada girlfriend cantik tak, berkahwin dengan dia, berebut, maka dia kata aku bunuh pasal orang lain nak ni. Bunuh, tak sanggup bunuh girlfriend ini pasal apa? Biar orang lain pun tak dapat juga. Ini perangai orang Yahudi. Tak dapat, jangan dapat semua. Dah, ini berbezalah dengan Muslim, bukan macam itu. Kita kena ada perasaan kesian belah dengan orang lain. Kena pakat kongsi dapat Quran, kongsi ramai-ramai, bertadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sini, wa innal ladzina utul kitaba, dan orang-orang yang diberi kitab, Alkitab, yakni kitab Taurat dan kitab Injil, la ya'lamuna, mereka benar-benar mengetahui annahul haqqu, bahwasanya benar-benar ada peristiwa macam ini dalam kitab mereka. Ada kisah Nabi semacam ini, jelas ada, tapi mereka dengki, mereka tolak Nabi ini. Kisah daripada mana? Kisah Taurat Injil tadi. Mir rabbihim, daripada Tuhan Rabbi, Tuhan yang menjaga mereka. Ini mereka tahu. Tuhan yang menjaga mereka juga memasukkan perkara-perkara ini dalam kitab-kitab mereka. Jadi bila mereka tahu dalam kitab-kitab mereka, tapi mereka menyembunyikan perkara ini untuk umat-umat mereka, maka sebenarnya mereka dalam keadaan laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kata, wa mallahu bighafil. Mereka rasa saja mereka cerdik, mereka rasa saja mereka bijak kerana menyembunyikan tadi, nak menang tadi. Sebenarnya Allah kata, wa mallahu, dan tidaklah Allah itu bighafilin, lalai, cuai, lengah, ghaflah. Allah tak lalai, Allah tak cuai daripada perut perhati. Kamu buat apa ni? Kamu tipu ya, kamu tak solat ya, kamu buat fitnah ya, kamu buat bid'ah ya. Allah tak lalai sikit pun daripada setiap amalan kita. Ni Allah cerita, wa mallahu bighafilin. Allah sesaat pun tidak akan lalai dia duduk perhatikan apa tindakan-tindakan kamu atas dunia ni. Kamu benar-benar taat dengan aku ke? Kamu benar-benar taat dengan aku ke? Kamu nak langgar perintah aku ke? Aku, dalam pandangan aku semua bighafilin amma ya'mal, dengan apa yang mereka lakukan. Jelas kan? Itulah dia punya ayat, dipanggil ayat tasliyah. Ayat pujukan, memandangkan Nabi duduk sering kali berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah bagusnya kalau kalau kiblat ini ditukarkan daripada Baitul Maqdis ke Baitullah, alangkah seronoknya. Sedih Nabi. Maka Allah nak memujuk Nabi, dipanggil nak menghiburkan Nabi, Allah makbulkan doa Nabi untuk pindahkan dia punya kiblat tersebut. Habis ayat 1, kita pergi ayat 145.
Ini huraian kepada orang yang Alkitab ni, ahli kitab ni. Orang yang wa innal ladzina utul kitaban. Orang yang diberi kitab tapi sembunyi kitab. Orang yang macam ni. Orang dapat ilmu tapi sembunyi ilmu dia. Tempat 5 Tengok kita baca. Walain ataita, walain dan sesungguhnya jika, kalau jumpa ayat walain tu kena ingat tu, hafal ya. Dan sungguhnya, dan sesungguh sekiranya, dan sesungguhnya jika. Tu ya walain ni. Baca Quran jumpa walain dan sesungguhnya jika ataupun dan sesungguhnya sekiranya. Dan sesungguhnya sekiranya ataita kamu didatangkan, kamu mendatangkan. Ataita kamu mendatangkan apa? Wahai Muhammad, dan sesungguhnya jika kamu datangkan. Datang apa? Allazina utul kitaba, kepada orang-orang yang telah diberi kitab. Kitab. Wahai Muhammad, kalau kamu bawa dalil bukti, apa-apa saja ayat Quran, apa-apa saja arahan Allah diberi kita kepada orang yang ahli kitab tadi, walain ataita wa in al ataita allazina utul kitaba bikulli, dengan semua, dengan segala ayatin, ayat-ayat. Kamu cerita dengan mereka dengan ayat ni dalil sekian-sekian. Tapi tadi khusus untuk perpindahan kiblat. Tapi ibrah untuk kita, apa-apa sahaja kepada orang yang degil, apa-apa sahaja kepada orang yang jahil, yang Allah tutup hati ini, bagilah bukti. Tak boleh amal sekian kerana tidak ada dalil dan bukti. Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat, dalam Quran tak ada, dalam hadis yang sahih tak ada. Kalau bagi tahu mereka pun. Tak? Tengok ayat kan? Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin, jika sesungguhnya kamu datang kepada mereka sebarang bukti tentang amalan yang benar, tentang amalan yang sahih, tentang amalan tidak bercanggah dengan amalan sahabat, tentang amalan yang Allah redha, bikulli ayatin, segala ayat akan bukti dengan dia, ma tabi'u qiblataka, tidak mereka akan mengikuti kiblat tersebut. Tidak akan Ibrahim, tidak akan mereka mengikuti amalan-amalan yang kamu kata amalan sunnah tadi, kerana mereka dah ada amalan-amalan lain yang mereka rasa sempurna dan benar amalan-amalan mereka tadi. Ayat ini kiblata, tapi ditafsirkan untuk apa-apa saja yang dalil Allah suruh Nabi buat, Nabi pun amal, Nabi suruh sahabat-sahabat dia amal. Kita bawa cerita pada kawan-kawan kita yang degil ini, cerita dengan dia dalil bukti. Amalan-amalan sekian sunnah dilakukan, amalan-amal sekalian bukan sunnah dilakukan, nescaya mereka tidak mengikuti kamu. Ayat ni kata tak, ma tabi'u qiblataka, mereka tidak akan mengikuti kiblat kamu. Pasal apa? Kenapa? Pasal mereka ada benda lain, mereka ada amalan lain. Amalan lain tadi disebabkan mereka jahil, tak belajar benda yang salah. Yang kedua, mereka degil, mereka rasa apa salahnya amalan mereka ini. Dua tu je. Dua amalan ni sebabkan mereka tak ikut amalan yang benar. Mereka tak ikut amalan yang sahih. Mereka tak ikut amalan yang benar dibawa oleh Nabi. Mereka tak percaya. Pasal apa? Mereka meyakini benda-benda baik yang mereka buat turun-turun takkan salah. Itu hujah dia. Lepas tu kamu wama antakam pula wahai Muhammad. Tadi untuk dia orang lah. Tadi untuk orang jahat. Wama anta, kamu pula wahai Muhammad, dan tidak kamu wahai Muhammad, bitabi'in qiblatahum, akan mengikuti kiblat mereka. Pasal apa? Pasal kamu, Muhammad, kamu tak boleh ikut amalan mereka, kiblat mereka. Pasal kamu dah terima arahan daripada Allah. Allah tu arahan dah, ikut arahan Allah. Untuk kita, kenapa kita tak ikut amalan kawan-kawan kita yang buat jauh sangat, buat perkara-perkara amalan ataupun perkara-perkara kesyirikan jauh sangat ni? Pasal apa? Pasal kita ada bukti. Kita yakin dengan Allah turunkan dalam Al-Quran. Kita yakin dengan apa yang Allah pesan dengan Nabi. Kita yakin dengan apa yang Nabi pesan kepada sahabat. Kita yakin. Maka itulah sama dengan kita. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan kamu pula tidak akan mengikuti kiblat mereka kerana kamu yakin dengan aku yang turunkan perkara-perkara dalil bukti ini, dan akan datang, kamu akan datang menemui aku balik. Mana-mana amalan yang aku tak redha, mana-mana yang aku tak suka, maka aku tak akan bagi pahala dengan kamu.
Itu maksudnya dua keadaan. Orang jahat maka dia buat perkara-perkara itu. Habis dua perkara. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblat ba'din. Walau bagaimanapun orang yang jahat tadi, mereka pun tak sekata juga, tak sama-sama ikut semua sama sebagaimana amalan mereka juga. Orang Nasara walaupun sama-sama berkiblatkan di Baitul Maqdis, tapi tafsir mengatakan tak sama. Seorang tu pandang ke barat, seorang tu pandang ke timur. Dia berbeza dengan Islam. Islam sama dalam masjid semata tumpu kepada Baitullah. Mereka tak ada, mereka ke dinding. Berbeza dengan kita ke Baitullah, ke dalam masjid lah. Dia orang ke dinding-dinding masjid dia orang. Itu maksudnya. Maka mereka pun tak sama sebenarnya. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'din. Mereka sebahagian mereka tak sama di antara mereka tersebut. Boleh? Jelas tu. Bila jelasnya tu kita baca ayat seterusnya. Wala inna, satu lagi. Dan sungguhnya jika, semua ada, ayatnya ada. Dalam Quran jumpa wala ini taba'ta, dan sesungguhnya jika, ingat kata jumpa wala in, dan sesungguhnya jika. Dan sesungguhnya jika, apa dia? Ittaba'ta, kamu mengikut mereka. Kamu mengikuti. Dan sesungguhnya jika, dan wahai Muhammad, sesungguh jika kamu mengikuti, ni ikut apa ni? Keinginan mereka, hawa nafsu. Dia satu je. Manusia ini dua saja yang kita boleh ikut. Yang pertama, kita mengikut Allah, yakni Al-Quran, Nabi, sahabat dan ulama muktabar. Itu Quran, Allah. Selain daripada ini, baik ke, bagus ke, amalan majoriti ke, dipanggil hawa nafsu. Dua ya, amalan Allah, amalan syaitan. Dua ni yang kita ni. Selain daripada Al-Quran, syaitan. Tu je. Kalau buat syaitan, selain daripada Allah. Dua perkara ya. Maka wahai Muhammad, sesungguhnya jika kamu, apa dia? Berpaling kepada amalan-amalan mereka tadi, mengikuti. Wala in taba'ta ahwa'ahum, wahai jika kamu mengikuti keinginan mereka, hawa nafsu mereka. Kalau kita mengikuti amalan kawan-kawan kita yang buat perkara-perkara jauh sangat dengan yang sahih, Al-Quran sahih ini, apa jadi? Mim ba'di ma ja'aka, setelah mim ba'di ma, sesudah maja'aka, setelah kamu datang kepada kamu dalil min ilmu tentang kebenaran datang dengan kamu dah belajar dah, amalan sekian-sekian, dalil sekian-sekian dibuat oleh sekian-sekian, tapi tiba-tiba kamu ikut juga tadi, wahai Muhammad, kamu ikut juga setelah aku bagi dah wahyu aku kepada kamu untuk beramal dengan sekian-sekian, tapi kamu ikut mereka juga. Kalau lepas tu ayat tadi walain, dan sekiranya jika tak mustahil Nabi akan ikut, pasal Nabi bertindak atas wahyu, mustahil. Tapi kenapa Allah buat macam ni juga? Kenapa Allah perintah dengan Nabi, kalau kamu Muhammad ikut amalan mereka yang bercanggah dengan wahyu aku? Kenapa katanya itu? Untuk kita. Sebenarnya kalau Nabi kalau dia buat, Allah kata tak betul, tiba-tiba sahabat Nabi buat lagi tak betul lah. Baca ayat lagi. Tak habis ayat ni. Wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi, sekiranya kamu mengikuti keinginan hawa nafsu mereka, amalan-amalan yang jauh daripada wahyu aku, min ba'di ma ja'aka minal ilmi, setelah aku turunkan ilmu kepada kamu, innaka idzal laminadh zalimin, sesungguhnya kalau begitu kamu buat, maka laminadh zalimin, kamu adalah orang-orang yang zalim, wahai Muhammad. Tengok, Allah kata kalau Nabi buat juga ni, kamu zalim. Zalim, bahaya zalim ni. Apa dia zalim? Inna syirka la zulmul azim. Syirik merupakan zalim yang besar. Khawatir kalau buat juga yang bercanggah dengan ni, takut menjadi zalim besar, yang syirik pada Allah Subhanahu. Ini Allah tegur Nabi supaya sampai pada umat. Maknanya wahai selain Nabi, tak kira lah kamu sahabat-sahabat Nabi ke, kamu 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu Nabi, sekarang ni kata saudara Nabi dah. Banyak saudara-saudara Nabi daripada zaman Indonesia mari ni, kami saudara Nabi, kami keturunan Nabi. Berselawat lah dia. Selawat tu jauh daripada itu dah. Dia kata selawat, rupa-rupanya burdah, rupa-rupanya syair. Mereka selawat. Bertukar di antara
selawat. Ilmu, dah terima ilmu dah, itu bukan selawat, itu burdah, itu syair, itu nyanyian, tapi mereka katakan selawat. Kalau selawat baca satu, Allah gandakan 10. Kalau menyanyi apa selawatnya? Tapi atas dasar mereka mengatakan mereka saudara Nabi. Tengok ayat ni. Nabi pun Allah kata zalim kalau kamu buat. Tiba-tiba mereka tukar antara selawat dengan nyanyi. Mereka mengatakan nyanyi itu selawat, maka dia termasuk kategori zalim. Nabi pun Allah kata zalim kalau buat. Usahakan sepupu, sepapak, dua pupu yang jauh sangat dengan Nabi duduk kelentong kita di Malaysia sekarang ini. Betul kan? Dahsyat menurutnya ni. Tapi kita terpengaruh dengan kalau kita kata mengumpat, biarlah kita dah kenal semua, biarlah dia dengan alam. Semoga Allah buka hati dia supaya menerimalah ayat-ayat Quran sahih dan dalil bukti ini. Boleh jelas. 146 pula. Tengok masa pula. Cepat baca ayat akhir. Allazina atainahumul kitabah. Huraian kepada orang-orang Yahudi ni. Penipunya mereka, zalimnya mereka, suka kelentong saja. Allazina atainahumul kitaba, sesungguhnya orang yang kami beri kitab pada mereka. Tengok ni Allah bagi ni. Sesungguhnya orang-orang yang aku berikan kitab kepada mereka, yang ni kitab Taurat dan kitab Injil. Pasal ayat kita ni kita sedang belajar tentang orang Yahudi. Bila orang Yahudi ini Allah kata orang Yahudi, yakni orang yang kami beri kitab kepada mereka, kitab Taurat. Dalam kitab mereka tersebut ada cerita perkara-perkara ini. Ada cerita mengenai Nabi sekian, apa tu Quran sekian, apa tu kiblat sekian. Cerita semua dah. Allah kata allazina atainahumul kitaba, orang-orang yang kami telah anugerahkan kitab kepada mereka, yakni kitab Taurat dan kitab Injil. Di dalam kitab Taurat dan kitab Injil tersebut, dia mukaddah takdir kat sini, kami dah cerita dengan detail Nabi bagaimana sifat-sifat dia, kiblat bagaimana sifat-sifat dia, Al-Quran bagaimana sifat, jelas tiga-tiga perkara ini. Nabi macam mana, Quran macam mana, kiblat macam mana, jelas. Bila jelas dalam kitab mereka, Allah kata ya'rifunahu, maka pembaca-pembaca kitab atau orang yang ada kitab tadi, orang Nasara tadi, ulama-ulama Nasara tadi, ya'rifunahu, mereka tahu begitu detail mengenai cerita-cerita ni dalam kitab mereka. Rupa-rupanya dalam kitab ni dah jelas ada semua. Kisah Nabi badan sekian, muka sekian, rambut sekian, kulit sekian, Quran sekian-sekian, kiblat, jelas begitu detail. Jadi bagi orang Yahudi ini, ya'rifunahu, mereka mengenalinya bagaimana? Ya'rifu ni ta'aruf, kita ya'rifu mengenalinya, kama ya'rifuna, mereka sebagaimana ya'rifuna, mereka kenal abna'ahum, sebagaimana orang Yahudi ini kenal anak dia. Orang Yahudi kenal Nabi, rupa Nabi, sifat Nabi, perangai Nabi, suara Nabi. Dia lebih kenal Nabi daripada kenal anak dia. Tengok hebatnya Al-Quran. Tapi sebab sifat degil mereka, mereka dengki. Mereka dengki orang lain boleh juga benda tu, mereka dengki pada ini. Maka cerita ini ya'rifunahu abna'ahum, mereka kenal, lebih kenal pada anaknya. Tengok Allah buat umpama dah. Pasal apa? Pasal seorang ayah, seorang mak kenal anak ni, dia kenal betul. Tak, daripada baby lahir, pusat kat mana, parut kat mana, kaki macam mana, dia kenal. Tapi kalau Allah buat sebagaimana kamu kenal isteri kamu, tak, masa kecil kamu tak kenal. Tapi umpama Al-Quran, hebatnya Al-Quran, Allah buat perumpamaan, kalau kenal anak kita, seumpama kita kenal, betul-betul kenal, hingga tidak ada yang tak kenal. Langsung kita kenal. Tak jumpa 20 tahun pun, kita balik rumah tengok anak kita, oh kamu anak, kenal. Tak mungkin. Begitulah hebatnya Allah cerita kisah Nabi dalam kitab-kitab Nasara, kitab Taurat tadi, abna'ahum. Walau bagaimanapun, pasal ada sifat sombong, sifat dengki, wa inna fariqam minhum, dan sesungguhnya fariqan, segolongan ataupun sebahagian, minhum daripada mereka, layak tumuna, menyembunyikan cerita ini untuk bacaan
pengikut masing-masing, sama ada menyembunyikan dari segi matan ataupun menyembunyikan dari segi tafsir Al-Quran, kitab tersebut menyembunyikan. Bukan semua, fariqun, separuh, sebahagian. Minhum layak tumuna, mereka menyembunyikan al-haqq, kebenaran. Rupa Nabi sebenar, Quran sebenar, itu menyembunyikan kebenaran tersebut. Wahum ya'lamun, dan mereka tahu benda ni. Mereka tahu tapi mereka menyembunyikan benda tadi. Boleh apa ayatkan ya, pasal disambung. Al-haqqu min rabbika, sungguhnya kebenaran tersebut, kebenaran yang ada dalam kitab Taurat yang mereka baca, yang mereka sembunyi tadi, kebenaran yang ada dalam kitab kitab Injil, sebagaimana yang mereka sembunyi tadi, sebenarnya min rabbika, daripada, kenapa dia tak guna min Allah? Sepatutnya al-haqqu min Allah, kebenaran itu daripada Allah, tapi Allah ganti. Dia tak nak guna nama dia guna nama sifat dia, sifat rabbika. Apa dia rabbika? Semalam saya baca di Kuang dah. Rabbika ini ialah tu ganti, dipanggil al-qad, mengganti gelaran Allah. Dia letak sifat dia Rabbika. Kalau dia duduk satu Rabbika saja, dia menekumi akulah maha pencipta, akulah maha penjaga, aku buat kamu ni semua ni, aku jaga kamu semua ini. Dua sifat Rabbika. Kalau ada Allah pencipta saja, maka di sini Allah buat, aku jaga kamu, aku buat kamu ni. Kenapa kamu buat macam ini dengan aku? Kenapa kamu menyembunyikan? Tapi kalau orang takut dengan Allah, baca ayat Rabbika, dia takut nak langgar perintah Allah. Pasal setiap saat Allah jaga dia. Setiap saat memang Allah buat dia. Takut. Tapi kita tidak bertadabbur Al-Quran, tidak ada perasaan takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Walau kita baca hari-hari, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Allah bagi sifat-sifat. Aku pencipta kamu, aku jaga kamu, aku urus tabir kamu. Kalau kau mati, kamu jumpa aku balik. Tidak ada rasa apa-apa pun kita. Tak melekat. Walaupun Allah kata, aku buat 3 ayat pertama ini untuk sebagai kamu kenal aku. Talqinul alqad, supaya kamu kenal, supaya kamu faham apa gelar untuk aku. Pasal ulang-ulang takut dengan aku, tapi kamu tidak ada perasaan takut dengan aku pun. Maka golongan ini, sebenarnya kebenaran ini daripada Tuhan Rabbika ini, fala takunanna mina, maka datang Tuhan kamu, janganlah sekali-kali kamu termasuk yang Allah ancam. Janganlah sekali-kali kamu termasuk tak takut bila aku nyatakan Rabbika ini, yang kamu sekali takut. Tak takut dengan aku, minal, dan ragu-ragu. Apa ragu-ragu? Kita ragu-ragu, kata. Ragu-ragu ialah kita tidak menyegerakan buat apa-apa yang kita belajar. Tambah. Ragu-ragu ialah kita tidak berusaha untuk belajar. Ragu-ragu juga. Ragu-ragu ialah kerana kita menangguh-nangguhkan pembelajaran. Ragu-ragu. Semua ragu. Ragu-ragu ialah satu perbuatan yang kita tak buat benda tu. Tangguh ke? Tak segera buat. Itu ragu-ragu. Contoh dunia. Apa dia? Bapak kita bagi makanan, kita sedap tak? Tengok makan tak sedap makannya, kita tak ambil lah. Pergi makanan sedap, terus makan terus. Ada durian Musang King contoh tak? Tanpa tengok, tak tengok makan, yakin benda baik, terus yakin. Tapi kalau bagi pula durian buruk dah, buka kulit dah, siapa nak makan? Ragu-ragu. Buruk tak buruk, itu contoh supaya kita faham lah. Maknanya ragu-ragu di sini ialah dengar nama Allah pun kita tak ambil endah, masuk kita ragu-ragu. Jadi Allah kata, Allah ancaman ni, al-haqqu min rabbika, kebenaran itu ialah daripada aku. Tapi kerana mereka tak kenal aku, maka orang yang kenal aku sepatutnya, fala takunanna minal mumtarin, engkau jangan termasuk orang-orang yang ragu-ragu dengan aku ini. Biar jelas tu lah. Mana ragu-ragu ini semua orang ada ni. Kita mengaku Islam berapa lama? Kita Islam 40 tahun, 50 tahun. Selagi kita tak meyakini adanya hari akhirat. Yakin tapi ragu-ragu lah. Kalau kita betul-betul yakin hari akhirat, mesti kita berikhtiar nak pergi jumpa Allah. Mesti kita berikhtiar pergi jumpa Allah. Ada satu sahabat, namanya sahabat tadi lah. Dia kaki tempang. Nama dia Amru Jasmu. Ingat Amru Jasmu nama dia. Kaki tempang. Bila perang Badar dia nak pergi perang, dia pergi perang. Habis perang Badar, selamat lagi. Lepas perang Badar, sama perang Uhud. Tua dah dia ni. Tua. Anak 4 orang, muda-muda. Cakap ni, wahai anak, aku nak pergi perang ni. Pasal apa? Aku nak mati syahid. Aku nak
dalam syurga, aku nak guna kaki tempat itu jalan syurga. Aku nak pergi perang pasal nak menyahut suruhan Allah. Allah perintahkan, saya yakin, dia tak ragu-ragu. Dia tak ragu-ragu dengan balasan yang dia akan terima. Maka anak kata, wahai bapa dah tua kami muda-muda, kami semua pergi perang ni, perang Uhud. Kami nak pergi semua, power nak pergi. Bapa duduk rehat ke rumah, bapa ada keuzuran. Dia pergi jumpa Nabi. Wahai Rasulullah, aku ada anak 4 orang, anak aku dah muda-muda, anak aku akan pergi semua perang Uhud. Tapi aku nak pergi juga. Nabi kata, kamu ada keuzuran, wahai Amru, kamu ada keuzuran. Dah, keuzuran apa? Pasal kaki kamu tempak. Demi Allah, wahai Rasulullah, kaki tempak aku lah. Aku nak pergi ke syurga kalau aku mati. Tengok. Ini tak ragu. Kita Allahu Akbar. Orang Azhar duk pakai sampah lagi dah. Tak ragu tu. Walau kena diri sendiri dah. Kena terima hakikat ni. Kita masih ragu-ragu lagi, tidak sempurna lagi sebagaimana al-haq, kebenaran ini tak ada kita lagi. Sepatutnya kita bersegera. Itu tak ragu. Beza, kalau tak bersegera masih ragu-ragu lagi. Wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aj'al Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa la taj'al Qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi